Hari ini kita akan membacakan nukilan karangan kitab karangan seorang ulama Nusantara yang bernama Syekh Ahmad Nawawi, yang bernama Syarah Kitab Nasihat Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari kebangkitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa zurriyati wa ashabi wa tabi-tabi lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Husan jamil muallimina masyakhina sidigri awalan wa akhiran wa li jami' abaina wa mahatina wa jadina wa jadatina wa akhwanina wa akhwatina. ووصل المؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نواوي بن عمر الجوي البنتني وشهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني على هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي في اللي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di tengah hari Jumaat ini kita sama-sama dapat menghadirkan diri ke rumah Allah, di mana dan tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan solat Jumaat secara berjamaah. Semua ini merupakan inayah dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat kurnianya ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas jasa beliau lah kita semua dapat merasai nikmat iman Islam dan ihsan. Yang saya muliakan lagi saya hormati para alim ulama, para masyayikh, para tuan guru, para kiai, para asatidz. Wabil khusus Nazim Masjid Al-Falah, Timbalan Nazir, Imam Bilal, Barisan AJK serta sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tengah hari ini kita akan membacakan nukilan karangan kitab karangan seorang ulama Nusantara yang bernama Syekh Ahmad Nawawi, yang bernama Syarah Kitab Nasihat Ibad, nasihat-nasihat bagi hamba untuk mempersiapkan dirinya menghadapi hari kebangkitan. Wal maqalatu al-hadiyatu wal arba'una. Makalah yang ke-41, qila, ada sebagian ulama sufi yang mengatakan, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iza aradallahu bi abdin khairan kamilan faqahahu fi usulihi aw fi furu'ihi
Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak menginginkan ke atas hamba-Nya dijadikan dia hamba yang baik, dijadikan dia hamba yang sempurna, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kefahaman di dalam masalah agamanya, baik ia berupa usul ataupun furuknya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita cermati dengan kalam ulama ini tuan-tuan, ia bertepatan juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya. Bagi Allah sangat mudah tuan-tuan. Bagi Allah sangat mudah untuk memuliakan seseorang yang dulu mungkin dia hina, dan menghinakan seseorang yang dulu mungkin dia mulia. Oleh kerana itu, di dalam agama kita tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diajar supaya berkata baik. Di dalam agama kita juga diajar supaya kita menutup aib saudara kita. Jangan buka aib mereka tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Man satara musliman satarullah fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup aib saudaranya, kita tahu dia melakukan kemaksiatan, dia pernah berdosa. Jangan buka aib dia tuan-tuan. Allah akan menutup aib kita pada hari kiamat. Kenapa tuan-tuan membuka aib itu dosa? Kerana ia menjatuhkan maruah dan martabat orang lain. Oleh kerana itu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata tuan-tuan, pernah berkata, jika engkau melihat ada orang yang jahil, mungkin jahil kita boleh katakan ia orang yang tidak berapa bagus. Jika engkau melihat, menjumpai orang jahil, katakanlah, ketika mana ia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin dia melakukan kemaksiatan, kesalahan, kesilapan itu dalam keadaan dia jahil. Dan kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ana asaituhu, dan aku, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sebagai bentuk tawaduknya beliau, dan aku bermaksiat, menderhaka kepada Allah dalam keadaan aku sedar, dalam keadaan aku tahu. Wala adri, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wala adri bima yuhtamu li wala au bima yuhtamu lahu. Dan kita, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kita tidak akan pernah tahu akhir daripada kehidupan kita ini, adakah kita mati dalam keadaan husnul khatimah ataupun kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang dibawakan ataupun kalam daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ketika melihat mereka-mereka yang menderhaka kepada Allah, kemungkinan mereka dalam keadaan jahil. Yang mana bila jahil tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kad jawaza al-khata' wan nisyan wa mastukriha alaihi. Allah mengampuni ketika mana orang itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa dan dia tidak tahu, ataupun sebagai orang yang dipaksa untuk melakukan kemaksiatan dan sebagainya. Ini kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak menjadikan diri seseorang itu hamba yang baik, wa zahadahu fid dunya, Allah akan memberikan sifat zuhud dalam diri kita. Dijelaskanlah tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalam ini oleh Syekh Muhammad Nawawi, ay ja'ala qalbahu khalian mimma khalat minhu yaduhu. Hatinya tetap tenang. Hatinya tetap tenang, tidak gelisah ketika mana ia tidak mempunyai apa-apa yang ada dalam tangannya. Maknanya Subhanahu wa taala, ia menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ia menerima rezeki banyak sedikit, dia tetap menerima. Dan
Orang yang zuhud ini dia tidak akan pernah merasa gelisah apa yang telah Allah tentukan. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka-mereka yang tawakalnya ikut itu kental, mereka tidak akan pernah rasa gusar terhadap rezekinya. Kenapa begitu? Sebab mereka yakin dan percaya rezeki itu tetap ada untuk diri kita. Cuma banyak atau sedikit. Dan ini jugalah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini kecuali Allah telah memberikan setiap rezeki kepada ciptaannya. Ini janji Allah kepada kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Allah berkehendak menjadikan seorang hamba-Nya adalah seorang hamba yang baik, diberi kefahaman tentang agamanya, Allah juga akan kata Mak Sufi menyebutkan wa bassarahu bi uyubi nafsi. Allah akan memperlihatkan cacat celah kita, tuan-tuan. Allah akan menampakkan aib kita, Allah akan menampakkan kesalahan, kesilapan, kelalaian kita. Setelah kita merenung, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita balik maksimum 15 tahun, sampailah usia kita 60 tahun umur pencen ini, kita duduk merenungkan diri kita, yang kita boleh katakan rumah sudah kata pergi, kubur sudah kata mari. Kita renung sekejap, tuan-tuan. Rupa-rupanya setelah diselidik punya selidik, rupa-rupanya banyak dosa, lebih banyak kesilapan berbanding kebaikan. Maka di saat itu Subhanahu Wa Taala, ketahuilah kesedaran diri kita. Setelah merenungi nasib kita, setelah merenungi keadaan diri kita, itu merupakan pancaran ilahi yang Allah tancapkan dalam diri kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini wajib kita syukuri, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa ramai di luar sana mereka tidak mendapatkan cahaya ini, sehingga mereka terus larut dalam dunia kemaksiatan, dunia nafsunya, sehingga mereka tidak tersentuh langsung cahaya ilahi ini. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pun disebutkan juga kata-katanya berbeza, cuma maksud dan tujuannya sama. Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ulama sufi mengatakan, iza aradallahu ayyun kila abdan min zullil ma'siyah ilal izzit ta'ah anasahu bil wahdah. Ketika mana Allah berkehendak ke atas hamba-hambanya ini, dijadikan hamba-hambanya orang-orang yang baik, dijadikan hamba-hambanya orang yang saleh, dijadikan hambanya orang-orang yang akan patuh taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memindahkan keadaan dirinya yang dulu dia adalah hamba yang hina kerana melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah pindah keadaan dirinya kepada kemuliaan dengan cara ia melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanakah itu Subhanahu Wa Taala? Di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyariyah menyebutkan anasahu bil wahdah. Orang yang dicampakkan oleh Allah ataupun diberikan kebaikan dalam dirinya oleh Subhanahu Wa Taala, dia akan merasa tenang di dalam dirinya, berkhalwah, beruzlah, menyendiri kepada Allah. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana Allah berkehendak kepada hamba-Nya menjadi seorang yang baik, wa aghnahu bil qanaah, Allah akan memberikan kepada setiap hamba-Nya yang dikehendaki menjadi orang yang baik ini rasa kaya hati. Artinya apa, tuan-tuan? Allah memberikan sifat qanaah pada diri kita. Qanaah itu bagaimana? Qanaah itu menerima segala bentuk pemberian Allah, sedikit atau banyak Allah, dia menerima tanpa mengeluh dan lain sebagainya. Kenapa? Sebab mereka mempunyai keyakinan yang tinggi, rezeki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga Subhanahu Wa Taala seperti di dalam kitab Nasl Ibad ini, wa bassarahu bi uyubi nafsi. Allah akan menampakkan, Allah akan mengingatkan tentang dosa-dosa kita. Kata
ulama tuan-tuan dalam kitab Risalah Al-Qusyariyah ini disebutkan faman a'tallaha faqad khairat dunya wal akhirah. Orang-orang yang diberi kesedaran tentang kesalahan dirinya, orang-orang yang diberi kesedaran lalu ia meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka ini adalah golongan-golongan yang telah diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Dan ini Tuhan Subhanahu wa taala kita perlu minta. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun sejatinya kita dah meminta kepada Allah. Dalam ibadah kita tuan-tuan, solat wajib 5 waktu ni, kalau ditambah amalan sunnah lagi banyak. Di dalam surah Al-Fatihah pun kita dah meminta kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau tunjukkanlah jalan kepada kami, ya Allah, jalan orang-orang yang lurus. Disebutkan oleh ulama mufassirin tuan-tuan, jalan yang lurus ini adalah jalan yang ditempuh al-anbiya wal mursalin, nabi-nabi dan rasulnya, wasyuhada wassalin. Itulah jalan-jalan para orang-orang yang syahid di jalan Allah dan juga orang-orang saleh. Inilah jalan yang lurus. Dan kita memang meminta kepada Allah di dalam salat kita. Antara kita sedar tak sedarlah tuan-tuan. Oleh kerana itu, untuk mendatangkan kekhusyuan kita dalam salat tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita seboleh-bolehnya dapatlah memahami apa yang kita baca, kalau bolehlah tuan-tuan, kalau boleh begitu. Sebab di antara untuk mendatangkan kekhusyuan dalam ibadah kita, kita mesti tahu apa yang kita baca. Itu maksud dia. Habis tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu saniyatu wal arba'una. Adapun makalah yang ke-42. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada 3 perkara yang aku sukai ke atas dunia kamu, kata Nabi. Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, at-tayyibu. Nabi suka kepada perkara yang baik. Nabi suka kepada perkara yang indah. Nabi suka pada perkara yang molek, yang cantik dan sebagainya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wan nisa'u. Nabi suka pada wanita. Artinya tuan-tuan, Nabi suka sebagaimana sifat lelaki tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada lelaki dengan cara menikah. Nabi suka. Mana kata apa? Itulah sifat kemanusiaan. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada lelaki yang mana ketertarikannya itu pada lelaki, atau jika ada perempuan ketertarikannya pada perempuan, kita kena bawa dia tuan-tuan. Mungkin dia ada perlukan terapi untuk mengubat masalah dalamannya. Ini tak normal tuan-tuan. Kalau lelaki tertarik pada lelaki, tak normal. Perempuan tertarik pada perempuan, tak normal tuan-tuan. Oleh kerana itu, golongan-golongan seperti ini jangan sampai ada di negara kita. Makna kata apa? Jangan sampai diberikan lesen atau dilegalkan untuk bertapak di negara kita, kerana semua itu akan mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana ma'ahu ashabuhu julusan. Ketika mana Nabi bersabda seperti itu, Nabi sedang duduk bersama para sahabatnya. Hadisnya panjang. Di situ terdapatlah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Osman dan sahabat Ali. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Abu Bakar mengatakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sadaqta ya Rasulullah. Benarlah apa yang kamu katakan wahai Nabi. Wa hubbiba ilayya minad dunya salasun. Wahai Nabi, sebagaimana engkau ada sesuatu yang kau sukai di dunia ini, ada yang ketiga terlepas pandang. Wa ju'ilat qurratu aini fi salati. Nabi suka ketika mana Allah memberikan ketenangan dalam dirinya ketika salat. Itu 3 perkara. Jadi kata Abu Bakar, wahai Nabi, apa yang kamu katakan benar wahai Nabi. Lalu sahabat Abu Bakar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkata, wahai Nabi, aku juga ada 3 perkara yang aku suka akan dunia ini.
Yang pertama kata sahabat Abu Bakar, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, an-nazru ila wajhi Rasulillah, wahai Nabi, menatap wajahmu wahai Nabi, aku lebih suka wahai Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa infaqu mali ila Rasulillah. Wahai Nabi, aku suka menginfakkan, mengeluarkan seluruh hartaku demi kamu wahai Nabi. Sahabat sejati, tuan-tuan, yang sanggup susah senang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan Tuhan Subhanahu wa taala ketika bersembunyi di gua, sahabat Abu Bakar lah yang menjadi benteng Nabi daripada digigit ular. Hanya kerana untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat Abu Bakar, wa an takuna ibnati tahta Rasulillah, wahai Nabi, aku suka wahai Nabi, dalam kehidupan dunia ini Nabi, aku suka dan gembira kerana anakku yang bernama Siti Aisyah telah menjadi isterimu wahai Nabi. Ini kata sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lalu sahabat Umar, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkata, sadaqta ya Aba Bakrin, apa yang kamu katakan benarlah wahai Abu Bakar. Begitu juga kata sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Tuhan Subhanahu wa taala, sebagaimana kamu suka dalam dunia ini 3 perkara, aku juga begitu. Yang pertama kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang aku suka dalam kehidupan dunia, al-amru bil ma'ruf. Aku suka melaksanakan perintah ma'ruf. Perintah mengajak orang-orang melakukan kebaikan, perintah mengajak orang-orang melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah, melakukan ketaatan kepada pemimpin dan sebagainya. Yang kedua, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wan nahyi anil munkar, aku akan mencegah kemungkaran ketika mana aku melihat kemaksiatan itu berlaku di depan mata aku. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wasaubul alhalaqu, aku suka berpakaian dalam keadaan pakaianku masih terdapat beberapa tampalan kerana koyak. Dijelaskan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Nawawi mengatakan, jubah yang dipakai oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdapat 14 tampalan kerana dijahit. Ini seorang khalifah, tuan-tuan. Seorang khalifah yang kedua dalam kata carta khalifah Khulafaur Rasyidin. Tetapi zuhudnya beliau sampai ke tahap itu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Habis kata Sayyidina Umar bin Khattab, lalu Sayyidina Osman berkata, tuan-tuan Subhanahu wa taala, sadaqta ya Umar, benarlah wahai apa yang kamu katakan wahai Umar. Begitu juga wahai sahabat Umar, sebagaimana kamu mempunyai 3 perkara yang kamu sukai akan dunia ini, aku juga sama. Aku juga sama. Aku ada 3 perkara yang aku sukai dalam dunia ini. Kata sahabat Osman radhiyallahu anhu, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata beliau adalah isba'ul ji'ani. Aku suka memberi makan kepada mereka yang lapar. Aku suka mengenyangkan perut orang yang sedang lapar. Dan kita kenal, tuan-tuan, di antara para sahabat Nabi yang sangat dermawan itulah sahabat Osman radhiyallahu anhu. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata sahabat Osman, wa qiswatul uryan, aku suka memberi pakaian kepada mereka-mereka yang tidak punya busana, yang tidak ada kain, yang tidak cukup kain. Sahabat Osman akan memberikan perkara itu, memberikan pakaian-pakaian kepada mereka-mereka yang kekurangan pakaian. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang disukai oleh sahabat Osman dalam kehidupan dunia adalah watilawatul Quran. Sahabat Osman sangat suka membaca Al-Quran. Temannya adalah Al-Quran. Syekh Muhammad Nawawi, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan betapa cintanya sahabat Osman kepada Al-Quran, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, wa khatamal Qur'ana fi rak'ataini fil laili.
Sahabat Osman, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika salat malam, tuan-tuan, jika salat malam 2 rakaat 1 salam, confirm 30 juzuk Al-Quran itu khatam. Wah, ustaz betul kau ni ustaz? Betul lah tuan-tuan. Apa yang mustahilnya? Perkara ini disebut sebagai karamah yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kalau kita berkira-kira tentang masa itu, mungkin kita mengatakan 2 rakaat 1 salam 30 juzuk Al-Quran itu khatam yang dilakukan oleh sahabat Osman. Kalau kita berkira-kira mengenai jam, mungkin kata kita mustahil akli. Mungkin kita tak masuk akal. Tetapi itu Subhanahu wa taala apabila kita melibatkan dengan konteks akidah kita yang disebut sebagai mukjizat dan karamah, ini bukanlah sesuatu perkara yang mustahil. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu masa akal kita tidak akan pernah mampu untuk menerokai perihal perkara yang gaib ini, perkara sam'iyat ini. Oleh kerana itu ketika baginda Nabi Muhammad SAW itu turun daripada Isra' Mi'raj yang ditempuh dalam satu malam, yang hanya beriman akan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kan Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, kalau kamu tidak percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni, ketahui aku tetap beriman kepada Nabi Muhammad SAW meskipun bagi kamu ini tak masuk akal. Oleh kerana itu, keimanan kita, i'tikad kita dalam akidah ini, amantu billahi war rasul, aku beriman kepada Allah, aku beriman kepada Rasul. Cara kita beriman kepada Allah, cara kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW adalah mempercayai segala sesuatu yang keluar daripada mulut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik tuan-tuan, jangan berpindah pada akidah yang lain yang menyeleweng daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini sebagai bentuk karamah yang Allah muliakan, yang Allah berikan kepada sahabat Osman bin Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, sewaktu kami belajar dulu di pesantren, tuan-tuan, saya menghatamkan untuk membaca Al-Quran. Saya menghatamkan untuk membaca Al-Quran itu selama 41 kali khataman. Mana kata 30 juzuk tu satu hari mesti confirm, mesti habis. Mula daripada solat subuh tuan-tuan. Mula selepas solat subuh sampailah hampir 12 malam, itu pun hampir-hampir nak khatam. Mana kata Subhanahu wa taala, bukan kita tak tidur, kita tidur. Cuma kalau kita guna logik akal mungkin seperti itulah. Kalau kita berbicara tentang logik akal, kita dah baca selaju mungkin tuan-tuan. Tetapi tu sampai ke malam, penatnya lidah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tak terkira. Cubalah. Dalam tuan-tuan kalau nak cuba baca Al-Quran start dari subuh sampai 12 malam, jangan berhenti. Saya dah mencuba 41 hari, 41 kali khataman. Saya memang nekat sebab guru saya berpesan sebelum berpindah ataupun berhenti daripada pondok pesantren ini, baca Al-Quran sebagai bentuk penebusan kesalahan kesilapan saya pada guru-guru saya. Ini yang diajarkan tuan-tuan oleh guru-guru kami. Lain orang, lain cara dia lah mendidik. Minta maaf lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kata sahabat Osman radhiyallahu anhu. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Ali mengatakan kepada sahabat Osman, benarlah wahai sahabat Osman apa yang kamu katakan, dan aku juga ada 3 perkara yang aku suka akan dunia ini. Yang pertama tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, al-khidmatu lidhaifi. Aku suka melayan tetamu. Aku suka menghormati tetamu. Dan ini samalah tuan-tuan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, maka falyukrim dhaifah, muliakanlah tetamunya. Dan kita pernah ingat-ingat tuan-tuan, kita pernah belajar dulu. Sewaktu sahabat Nabi, sewaktu Nabi dan juga para sahabatnya berhijrah daripada kota Madinah, berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Orang Mekah disebut sebagai muhajirin, orang Ansar disebut sebagai orang Madinah disebut sebagai orang Ansar. Ansar itu maksudnya orang-orang yang menolong. Jadi Tuhan Subhanahu wa taala punyalah rasa hormatnya penduduk Madinah ke atas orang Mekah ini, ke atas sahabat Muhajir ini, sampaikan rumah mereka tuan-tuan
kata sahabat Ansar, duduklah di rumahku ini, buatlah seperti rumah kamu sendiri, sebagai bentuk memuliakan tetamu, tuan-tuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala diberi makanan dan sebagainya muhajirin. Ini tuan-tuan, inilah ajaran Islam, memuliakan tetamunya. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, kalau kau beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, muliakan tetamunya. Memuliakan tetamu kamu, sebab ia akan mengandung mengundang rahmat dan datangnya malaikat kepada kita lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, wasaumu fi saifi, aku suka berpuasa ketika mana matahari sangat terik, ataupun matahari yang kata disebut sebagai musim panas. Sebab Sayyidina Ali kan orang Arab, kita melihat negara Arab ini ada musimnya, ada musim sejuk, ada musim panas dan sebagainya. Negara kita tak tentu, tuan-tuan. Hari ini kita hujan, dah beberapa hari hujan begitu. Mana kata apa, kita tak tahu, kadang-kadang kata cuaca cerah, kadang-kadang tidak. Mana kata apa, kita di sini tidak ada musim lah, maksudnya yang lebih tepat lah. Kalau di negara Arab dia ada bermusim, ada musim sejuk, musim panas dan sebagainya. Maka Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali ni lebih gemar berpuasa ketika mana panasnya matahari sangat terik. Itu sahabat Ali. Mengapa begitu? Subhanahu wa taala disebutkan juga dalam kitab-kitab fiqh, suatu ibadah yang sukar untuk dilakukan, tetapi kita berusaha sedaya mungkin untuk melakukannya, maka ganjaran pahalanya itu lebih banyak, lebih besar yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Sayyidina Ali, waddarbu lil a'da bisayf, aku akan mengangkat senjata kepada musuh-musuh agama. Aku akan mengangkat senjata kepada mereka-mereka yang menghina agama ini dengan keterlaluan dan sebagainya. Hari ini, tuan-tuan, kita pun dah tengok viral dah pula. Ada dialog cerita mentega terbang ke apa. Saya pun cuma tengok macam tu lah, tuan-tuan. Ini, tuan-tuan, bahaya, tuan-tuan. Kalau anak-anak kita tidak seutuh imannya, tuan-tuan, mereka akan terpengaruh dengan dialog yang ada dalam itu. Oleh kerana itu, kita mempunyai satu kewajipan, tuan-tuan Subhanahu wa taala, melaporkan unsur-unsur penghinaan kepada agama. Dan unsur-unsur di situ terdapat satu dialog untuk memurtadkan agama Islam secara halus. Kalau kita perhatikan secara seksama, Tuhan Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu saya menyeru kepada mereka-mereka yang mempunyai kuasa dan sebagainya, buat laporan, Tuhan Subhanahu wa taala. Buat laporan. Kita tak mahu negara kita ini ramai orang murtad kerana terpengaruh dengan filem-filem yang tidak membawa apa-apa makna dalam kehidupan kita. Dan maaflah secakap Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Dan seterusnya, tuan-tuan Subhanahu wa taala, ada satu cerita, tuan-tuan, yang menarik tentang Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali, tuan Subhanahu wa taala, diangkat menjadi seorang khalifah, maka didatangkanlah Tuhan Subhanahu wa taala seorang abdun. Abdun ini hamba sahaya. Dan dikatakan, kata orang yang membawa hamba ini, dikatakan hamba ini mencuri. Jadi Tuhan Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali pun berkata kepada hamba ini, "Qad sarakta, wahai hamba, adakah kamu mencuri?" "Naam, aku mencuri." Jujur, tuan-tuan. Ditanyakan sampai 3 kali, "Kamu mencuri tak?" "Ya, aku mencuri." Maka atas ikrar itu, atau atas pengakuan itu, Tuhan Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali pun memerintahkan supaya tangan budak ini atau hamba ini dipotong. Maka dijalankanlah eksekusi untuk memotong tangan hamba ini. Dah dipotong Subhanahu wa taala. Jadi potong Subhanahu wa taala, terputuslah tangannya itu. Maka tangan yang yang telah terputus dibawalah, diberikan kepada hamba tadi, dan dia pun keluar. Mana kata apa, dia pulang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Di tengah perjalanan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hamba ini bertemu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, "Wahai budak, kenapa kau?" "Tangan aku kena potong." "Siapa yang potong?" Dikata Subhanahu wa taala, "Qata'aha ad-duddin." Yang memotong tanganku ini adalah ad-duddin, pembela agama Allah. Yang memotong tanganku ini adalah wa khatanur rasul, menantu Nabi. Yang memotong tanganku ini adalah wa zaujul batul, suami Siti Fatimah. Yang memotong tanganku ini adalah wa banu amir rasul amiril mu'minina Khalifah Ali bin Abi Talib. Yang memotong tanganku ini adalah anak pakcik Nabi yang bernama Abu Talib, yakni Amir Mukminin Ali bin Abi Talib. Tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kesakitan itu, hamba ini berkata, tuan-tuan,
biyadin wahidatin najani min azabin alim. Dengan tanganku yang telah terputus satu ini telah menyelamatkan aku daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Hukum hudud dah tuan-tuan. Hukum hudud dan kisas dah. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mana Salman Al-Farisi mendengar kata-kata budak ini terasa kagum. Wah, budak ni dalam keadaan sakit masih tetap memuji Sayyidina Ali. Maka Salman Al-Farisi pun datang berjumpa Sayyidina Ali. Wahai Sayyidina Ali, tengah jalan tadi aku jumpa budak, dia dah terputus tangannya. Dengan kau yang potong tangannya, betul lah tu. Wahai Sayyidina Ali, ketahuilah, budak itu meskipun kau dah potong tangannya, dia tetap memujimu wahai Sayyidina Ali. Maka Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia tentunya dia mempunyai sifat kasih, sifat kata sayang lagi. Jadi Sayyidina Ali pun meminta kepada pegawainya supaya memanggil kembali, memanggil lagi budak itu, dan datanglah budak itu Allah Subhanahu wa taala. Setelah datang Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali mengatakan, duduk, letakkanlah tanganmu ini yang telah terputus dan juga tangannya yang telah terputus, tangan yang telah terputus dan juga tangannya. Maka Subhanahu wa taala dan Sayyidina Ali pun meletakkan tangannya yang telah terputus itu dan dibalutlah tuan-tuan. Dibalut, saya tak tahu dibalut pakai apa, tetapi sebagai balut lah tuan-tuan. Jadi Subhanahu wa taala setelah dibalut Subhanahu wa taala tangan ini yang telah terputus, Sayyidina Ali berdoa kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, kau sembuhkanlah tangan ini ya Allah. Maka Subhanahu wa taala fabari'at yaduhu, tangannya sembuh bercantum semula biiznillah, dengan izin Allah. Lagi-lagi sekali, lagi-lagi ini disebut sebagai khariqul adah, perkara yang luar biasa. Ya Allah muliakan Sayyidina Ali dengan karamah itu. Bukan perkara yang muhal tuan-tuan. Nabi Isa pun boleh menghidupkan orang yang mati. Apatah lagi perkara-perkara yang seperti ini Tuhan Subhanahu wa taala. Ini adalah sebagai bentuk kemuliaan ataupun karamah yang Allah berikan kepada Sayyidina Ali karamallah wajha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikit masa lagi, 3 minit tuan-tuan. Jadi Tuhan Subhanahu wa taala ketika mana Sayyidina Ali bersama para nabi dan juga para sahabatnya, Malaikat Jibril mengatakan Subhanahu wa taala, wahai Nabi, Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan kepada aku wahai Nabi supaya engkau menanyakan kepada aku. Lalu Nabi menyatakan, apa yang kamu sukai wahai Malaikat Jibril jika engkau menjadi penduduk bumi? Lalu Jibril mengatakan Subhanahu wa taala, kalau aku menjadi penduduk bumi, yang paling aku suka adalah irsyadud dallin, aku akan memberi petunjuk kepada mereka-mereka yang tersesat. Yang kedua, wa mu'anastul ghuraba al-qanitina, aku akan menyenangkan mereka-mereka yang mengembara, yang patuh kepada Allah. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala kata malaikat Jibril, wa muawanatu ahlil iyal al-mu'sirina, aku akan membantu keluargaku yang terdekat yang mana mereka ini dalam keadaan fakir, miskin dan lain sebagainya Subhanahu wa taala. Lalu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril pun menjelaskan, wahai baginda Nabi, ada 3 perkara yang Allah suka kepada hamba-Nya. Yang pertama kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala, Allah suka kepada hamba-Nya ini sebagai bazlul istita'ah, seorang hamba yang sedia upaya berusaha sedaya mungkin untuk melakukan ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan cara melaksanakan perintahnya ataupun meninggalkan larangannya. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah suka kepada hamba-hambanya wal buka'u indan nadama alal fi'lil ma'asi. Allah suka kepada hamba-hambanya yang mana ia mengalirkan air mata, menangis, merintih, merayu kerana ia menyesal atas perbuatan dosa-dosanya kepada Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah suka kepada hamba-hambanya wasabru indal faqa. Allah suka kepada hamba-hambanya yang mana hamba ini tetap sabar ketika mana diuji, ketika mana diuji dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa, ataupun kita sebut dia miskin dan sebagainya, ataupun ditimpa musibah, dia tetap sabar. Maka Subhanahu wa taala 3 perkara ini perlu menjadi renungan dalam hidup kita, di dalam hidup kita lah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Tuhan Subhanahu wa taala apa yang kita kongsikan ini dapat memberikan sedikit input ilmiah, dan apa yang benar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu datang daripada Allah. Yang salah, yang silap itu memang murni datang daripada saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.